Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua anak-anak Mu'allimah tahun 3 yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kamu sihat hari ini? InsyaAllah didoakan semoga kita semua dalam sihat walafiat dan sentiasa dalam jagaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Amin. Okey, untuk hari ini kita akan sambung pembelajaran kita mengenai tajuk neraka dan penghuninya. Okey, sebelum ini kita dah belajar mengenai pengertian neraka, nama-nama neraka. Okey, untuk hari ini kita akan masuk mengenai contoh siksaan di neraka. Okey, apakah pengertian neraka? Okey, neraka ialah tempat pembalasan. Okey, nama-nama neraka pun kita dah belajar, ada 7 kan. Tetapi dalam Al-Quran disebutkan ada 22 nama-nama neraka. Tetapi yang kita hanya belajar adalah 7 sahaja. Neraka Hawiyah, neraka Jahim, neraka Lazza dan sebagainya. Okey, untuk hari ini kita nak tengok pula contoh siksaan yang ada di neraka. Sebab kita dah tahu maksud neraka ni tempat pembalasan. Kita juga dah tahu neraka, nama-nama neraka. Jadi kita nak tengok pula apa siksaan yang ada di neraka. Jadi jom kita tengok sama-sama apakah contoh siksaan yang ada di neraka. Okey. Sekejap ya, Mu'allimah alih sikit kedudukan Mu'allimah ke bawah. Okey, boleh Okey, yang pertama, contoh siksaan yang pertama ialah diazab dengan binatang berbisa seperti ular dan kalajengking yang tidak dapat dibandingkan dengan binatang yang berbisa di dunia. Okey, sebenarnya kalau dekat dunia pun, ular dan kalajengking ni bila kita kena gigit dengan dia, kena patuk dengan dia ke apa ke, memang sakit. Tapi Mu'allimah tak pernah rasa lah. Cuma kalau kita tengok daripada di Facebook ke dan sebagainya, ada orang berkongsi pengalaman digigit ular, memang amat sakit, boleh membawa kepada kematian. Tapi bayangkan dekat akhirat nanti, dekat neraka nanti, kita diazab dengan binatang berbisa yang tidak dapat dibandingkan dengan binatang yang berbisa di dunia. Kalau contoh binatang berbisa di dunia ni sakit dia, kalau kita boleh rate 10/10, kita boleh bagi contoh 5/10 lah sakit dia. Tapi dekat neraka nanti rate dia mungkin kita boleh rate kan 10/10 dia punya kesakitan tu. Okay, Mu'allimah ada attachkan gambar tu, kepilkan sekali gambar, contoh gambar ular dan kalajengking. Okay, pernah tengok tak kalajengking? Macam tu. Dia punya pengepit tu macam kepit ketam tu. Tapi badan dia bukan macam ketam lah, dia lonjong sikit ke belakang macam ketam kan, dia lonjong bulat macam tu kan. Okey. Seterusnya mereka dihukum dengan cemati. Cuba tengok cemati yang Mu'allimah letak gambar tu, ada gambar tu. Cemati. Rasa macam mana kalau kita kena pukul dengan rotan? Contoh kalau Mu'allimah rotan, tangan Mu'allimah guna rotan ataupun guna pembaris ke, pembaris besi ke, pembaris plastik pun boleh juga. Kita rasa juga sakit ni. Rasa sakit sikit lah. Tapi kalau dekat neraka ni dihukum dengan cemati, memang sakit lah. Cemati pula dibuat daripada tembaga. Memang sakit. Okey, seterusnya minuman yang dihidangkan ialah air yang mendidih dan air tembaga yang menghanguskan mulut dan perut. Kalau contoh dekat dapur, awak masak air guna dapur kan, air tu mendidih tu. Kalau kita masak, kalau contoh mak awak masak ke, Mu'allimah masak kan, masak lauk kan. Biasa kalau kita masak lauk, kita akan bagi lauk tu mendidih dulu. Sebab kita nak panaskan lauk ataupun kita baru nak masak, bagi mendidih. Panas dia lauk tu, kalau contoh kita ambil sudu, suap kuah dekat mulut kita, kita nak rasa. Kalau kita tak tiup, memang melecur lah. Mulut kita ni rasalah panas tu kan. Sebabnya air tu, kuah dia tu mendidih lagi.
Sama juga dekat neraka. Kalau contoh masak air tu, air yang mendidih, boleh menghanguskan kita punya mulut. Sampai kat mulut hangus, belum lagi sampai kat perut. Dekat perut pun boleh hangus. Macam contoh kalau kita nak makan nasi kan, mak ayah kita baru siap masak. Okey, contoh kalau baru siap masak, lepas tu kita nak makan. Jadi nak makan tu mesti kita tunggu dia macam kurang sikit sejuk. Tak apa, nak makan tu kita tiup ke apa kan. Tapi dekat neraka kita tak sempat lah nak tiup-tiup ke, nak minum air tu tiup-tiup, tak ada, tak boleh pun. Sebab dah kita pun dah diseksa, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesaan-sesaan yang sebeginilah. Minuman yang dihidangkan, nak minum air pun air yang panas menggelegak tu, panas. Bayangkan kalau kita minum air panas, melecur kan, boleh melecur kita punya mulut, apatah lagi kalau kita kena api, betul tak? Tapi air dekat neraka ni boleh menghanguskan mulut dan perut kita. Okey, seterusnya neraka penuh sesak sehingga tiada ruang untuk bergerak. Walaupun begitu, mereka tidak berasa panas. Kejap, rasanya ada pembetulan. Okey. Berasa puas. Okey, kat situ mukadimah ada tinggal perkataan wow. Berasa puas dengan apa yang dimasukkan ke dalamnya dan sentiasa minta ditambah. Okey. Dalam neraka, tersangatlah ramai orang, penuh sampai tiada ruang untuk bergerak. Bayangkan kalau kita contoh kan, kita duduk dalam kelas. Okey, kita ada ruang lagi nak gerak, nak lalu kat depan, nak pergi toilet, nak keluar untuk ambil makanan, nak keluar untuk pergi library. Kita masih ada ruang. Tapi dekat neraka nak bergerak pun susah sebab tak ada ruang untuk boleh kita bergerak. Okey. Namun mereka tidak berasa puas dengan apa yang dimasukkan ke dalamnya dan sentiasa minta ditambah. Adalah kalau contoh dapat, mak bagi contoh lah, kalau dapat makanan contohnya rasa tak cukup je, sentiasa rasa nak ditambah. Gitu. Okey, seterusnya mak Ali ke atas sikit lah. Okey, pakaian ahli neraka dibuat daripada api. Okey, ejaan dibuat tu pun ada salah sikit. Sepatutnya selepas dal tak ada wow. Kalau tu dia jadi buat lah. Dibuat daripada api. Okey, minta maaf maklimah, tersalah, tak perasan. Tersalah ejaan ni. Allahu Akbar. Okey, pakaian ahli neraka dibuat daripada api. Bayangkan kalau kita pakai pakaian yang diperbuat daripada api. Betapa panasnya, boleh melecur. Nak sarungkan tu pun daripada atas, kena kepala, kena rambut kita ni pun agak-agak boleh hangus tak, kalau baju kita tu diperbuat daripada api. Okey, diseksa. Yang kedua, yang seterusnya diseksa di dalam api neraka yang bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu batan. Bayangkan api-api yang bahan bakar. Biasa kalau kita nak membakar kan, biasa kita guna bahan, contoh macam kertas ke, kita nak bakar pakai kayu ke apa kan. So api tu boleh menyala. Jadi kalau dekat neraka, nak menghidupkan api tu, kita menggunakan bahan bakar tu daripada manusia dan batu. Betapa panasnya api tersebut. Okey, seterusnya, sesaan yang perit ini semuanya terpaksa dihadapi sepanjang masa kerana penghuni neraka tidak akan mati walaupun badan mereka hancur lebur. Kiranya dekat neraka nanti, lepas kena seksa, kalau contoh kena seksa 10,000 tahun, maknanya sepanjang 10,000 tahun di neraka tu akan diseksa. Okey, inilah antara siksaan yang ada di neraka. Okey, marilah kita sama-sama menambah ilmu kebaikan, amal kebaikan kita, menambah ilmu kita untuk kita sentiasa menjadi seorang khalifah yang baik di muka bumi Allah ini, supaya kita sama-sama mengejar syurga Allah. Sebab kalau kita nak masuk neraka kan, masuk neraka ni pun kita dah takut, betul tak? Kita nak minum air yang mendidih, yang panas tu, yang boleh menghanguskan mulut kita. Oh, takut, ya Rabbi.
kalau kita nak duduk dalam neraka tu, kita nak duduk pula dengan golongan orang yang selalu selalu lalai dengan Allah, tidak membuat amal kebaikan ataupun melanggar perintah Allah dan sebagainya. Jadi kita tak nak, kita nak duduk dalam syurga Allah. Dalam syurga Allah ni ada banyak benda yang kita nak boleh dapat, dan Allah bagi nikmat yang paling seronok lah dalam syurga. Jadi jom kita sama-sama perbaiki diri kita. Kita jaga diri kita, sentiasa mengikut perintah Allah. InsyaAllah moga kita sama-sama diberi ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu hari nanti. Wallahu alam. Kita jumpa lagi minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.